Salam sejahtera, anda sedang menonton pantau kerajaan baru dan pastinya untuk waktu ini kita ingin memberi fokus dan juga tumpuan menjelang lebih kurang 3 hari menuju kepada tahun baru tahun 2023. Dan bercakap tentang tahun 2023, ada satu perkara dan juga tumpuan yang kebelakangan ini diberi tumpuan yang lebih, iaitu bercakap tentang penguatkuasaan Akta Kerja 1955 kurungan pindaan 2022 yang sebelum ini ditangguhkan tetapi akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023. Tetapi untuk waktu ini, kembali saya nak merujuk kepada apa yang dimaklumkan oleh Kongres Kesatuan Sekerja MTUC yang mana menggesa kerajaan untuk tetap meneruskan penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 secara menyeluruh pada 1 Januari 2023. Menurut Presidennya Muhammad Effendi Abdul Ghani, ia perlu dilaksanakan tanpa pengecualian termasuklah kepada majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja. Katanya pelaksanaan ini penting bagi memastikan golongan pekerja dapat mengimbangi peningkatan kos sara hidup ketika ini. Tetapi bagi MTUC inilah kita kena laksanakan dulu gaji minima ini dan pada masa yang sama kita terdapat mana-mana majikan PKS yang tidak boleh survive, yang perlu bantuan kerajaan. Kerajaan perlu, inilah masanya kerajaan pula untuk membantu. Itu sebab saya kata tadi, win-win situation, menang untuk kerajaan, menang untuk majikan, menang untuk pekerja. Semua pihak menang. Maksudnya itu, apabila pihak majikan bersetuju untuk melaksanakan gaji minimum secara 100% sepenuhnya pada 1 Januari 2023 ini, dan dalam tempoh kita melaksanakan tempoh gaji minimum tersebut, ada majikan-majikan yang bagi masalah. Inilah masanya untuk kerajaan untuk membantu sebagaimana kerajaan membantu ketika dalam pandemik ini. Mungkin kita ada program subsidi upah yang dulu yang dibuat, pengekalan pekerjaan bagi gaji-gaji, untuk bantuan bagi 600, 300 dulu kita pernah buat, kerajaan pernah buat. Jadi mungkin banyak inisiatif lagi yang kerajaan boleh buat, terutama kepada PKS ni lah. Dari pengecualian cukai ke bantuan untuk bantuan perniagaan. Ini sebenarnya perkara yang boleh dibincangkan, boleh dipalusi. Pada Selasa, kerajaan memutuskan untuk menangguhkan penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja sehingga 1 Julai 2023. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, majikan dalam kategori berkenaan diberikan penangguhan selama 6 bulan terhadap penguatkuasaan gaji minimum itu berbanding tarikh 1 Januari 2023 yang ditetapkan sebelum ini. Katanya keputusan itu dibuat kerajaan selepas mengambil kira soal kesediaan majikan dalam kategori berkenaan bagi menguatkuasakan gaji minimum baharu kepada pekerja mereka. Selain itu, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani turut menzahirkan kebimbangan sekiranya majikan tidak melaksanakan gaji minimum RM1,500. Jelasnya kemungkinan pekerja akan hilang motivasi dan minat untuk terus kekal bekerja di syarikat yang hanya memberikan gaji minimum RM1,200. Kesan dia ada kesan negatif kepada majikan yang PKS 5 ke bawah ni. Of course, pekerja tak akan bekerja ke tempat mereka nanti. Of course, pekerja yang sedia ada pun akan lari. Sebab, macam saya kata, kalau dalam satu bangunan tu ada 2-3 company yang 5 ke atas dapat RM1,600, company yang 5 ke bawah dapat RM1,200 dalam bangunan yang sama. Of course, pekerja yang sedia ada akan cari kerja lain. Dan inilah ada kesan yang akan dihadapi oleh PKS yang 5 ke bawah tu nanti. Akan isu lah timbul mereka kekurangan pekerjaan pula. Kan? Dan akhirnya kita akan buat, ni satu saya kata tadi, patutnya inilah masanya mereka mengalu-alukan tindak kerajaan untuk menguatkuasakan sepenuhnya gaji minima ini kerana dapat menarik pekerja-pekerja berminat untuk bekerja di syarikat mereka. Kalau mereka tidak melaksanakan gaji minima ini, maka itu of course pekerja-pekerja akan mencari peluang untuk mencari kerja-kerja yang baru yang menawarkan gaji RM1,500 ke atas. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Chris Daniel Wong. Chris Daniel adalah Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia pada waktu ini. Chris, kalau kita nak bercakap tentang pindaan Akta Pekerja 1955, selain pada kita melihat pada beberapa perkara yang sebelum ini dimaklumkan seperti cuti bersalin 60 hari kepada 98 hari, cuti paternity 7 hari, pengurangan waktu bekerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam dan juga aturan kerja fleksibel. Ada satu perkara lagi, kalau bercakap tentang hak ataupun hak kebajikan berkaitan dengan pekerja ini terkait dengan gaji minimum. Itulah sebenarnya yang ditunggu-tunggu ataupun yang diberi tumpuan lebih. Mungkin pada
waktu ini dan telah pun dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri pelaksanaan untuk gaji minimum RM1,500 bagi kategori majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 5 orang yang sepatutnya berkuasa sama seperti kandungan pendapatan yang lain yang saya bacakan sebentar tadi ditangguhkan kepada 1 Julai 2023. Pandangan awal Chris Daniel mewakili industri khususnya berkaitan dengan gaji minimum RM1,500 yang ditangguhkan pada waktu ini, khususnya melihat kepada kelompok 5 orang pekerja pada 1 Julai nanti. Sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat pada kenaikan gaji minimum RM1,500 ni, dia ada 2 sektor. Satu adalah sektor servis, di mana sektor servis ni mungkin juru perunding ataupun konsultansi. Lazimnya syarikat-syarikat sebegini tiada masalah sebab gaji-gaji konsultansi ataupun gaji-gaji penyedia latihan umumnya gaji mereka melebihi RM1,500. Tapi kalau kita lihat lagi pada sektor yang lain seperti sektor pembersihan ataupun sektor restoran ataupun sektor warung, peniaga-peniaga yang amat kecil, micro SME, puratanya kita nampak bahawa gaji mereka bawah daripada RM1,500. Jadi apabila kita lihat dimensi sebegini, kita lihat pada pula orang kata peniaga kecil, mereka boleh menaikkan gaji minimum pada RM1,500. Tetapi adakah industri tersebut boleh berdaya saing di dalam pasaran? Contoh saya bagi seperti restoran ataupun warung kecil, di mana kalau kita naikkan gaji RM1,500, kos mereka untuk berniaga dah naik. Apabila kos mereka untuk berniaga dah naik, bermaksud bahawa kos tu akan orang kata pass to the consumer. Jadi consumer yang membeli servis tersebut ataupun barangan tersebut kena membayar lebih. Apabila mereka membayar lebih, maka cost output benda-benda yang lain ataupun servis sektor lain juga terus akan naik. Ataupun kita ambil contoh peniaga kedai buku, peralatan alat tulis. Kita ambil contoh sebegini. Apabila kita naikkan gaji mereka di kedai buku, harga-harga buku ataupun harga-harga peralatan menulis juga akan naik. Jadi syarikat yang membeli orang kata peralatan alat tulis ataupun buku tersebut juga akan menaikkan kos mereka. Jadi kita nampak di sini apabila kos gaji dinaikkan, kos-kos barangan ataupun kos-kos produk dan servis juga akan turun naik. Sebagai peniaga, bukan kita tak setuju. Kita setuju, tetapi harus diadakan secara berperingkat dan juga kita kena berdiskusi dengan industri bersama dengan Kementerian Sumber Manusia. Tetapi di sini isunya adalah Kementerian Sumber Manusia tidak mengadakan dialog dengan para peniaga ataupun persatuan-persatuan peniaga. Maka selalu diungkap kita kena ikut standard ILO. Apabila kita bercerita pula standard ILO, Standard International Labour Organisation ni diusahakan mengikut standard negara membangun. Tetapi adakah Malaysia adalah sebuah negara membangun? Tidak. Kita masih negara yang sedang membangun. Bukan membangun, tetapi sedang membangun. Jadi apabila kita pakai standard negara membangun, a developed country standard in Malaysia, jadi kita akan nampak benda tu akan menjadi, it would distort the economy. Benda tu tidak akan menjadi seperti mana yang kita mengharapkan. Jadi kita akan nampak isu selepas ini apabila peraturan-peraturan seperti kenaikan gaji dilaksanakan pada 1 hari bulan 1 kelak. Chris, ini sepertinya seolah-olah dilema antara majikan dan juga pekerja berkaitan dengan gaji minimum ini sudah lama dijangkakan. Dan apatah lagi kita menuju kepada cabaran ekonomi 2023, sudah tentu majikan dan juga pekerja ada masing-masing punya harapan dan juga kebimbangan berkaitan dengan cabaran 2023. Mungkin pada waktu ini dan juga telah diperjelaskan sedikit oleh Chris, di mana sebenarnya titik tengah kalau kita nak bercakap tentang gaji minimum yang boleh dikatakan menang-menang, situasi yang boleh dicapai antara majikan dan juga pekerja dalam situasi ini, Chris? Pada saya, bila kita lihat pada titik tengah, kita kena ada orang kata pelan menaikkan secara berperingkat. Apabila kita menaikkan gaji minimum secara berperingkat, maka harga kos barang juga akan meningkat secara berperingkat. Itu titik minimalnya.
Tetapi pada hari ini apabila kita naikkan gaji terus dan harga kos barang juga akan naik, kita akan nampak inflasi semakin menaik. Apabila inflasi semakin menaik, kadar OPR bank negara juga akan menaik. Jadi titik tengah inilah pihak-pihak terlibat, pihak Kementerian Sumber Manusia, pihak majikan ataupun persatuan peniaga dan juga pihak-pihak bank harus bermesyuarat di manakah titik tengah seperti yang saya sebutkan tadi itu berperingkat. Mungkin pada tahun 2023 naik X, naik gaji minimum secara X, dan 2024 menaik secara Y. Jadi kita boleh mengawal harga pasaran. Itulah titik minima yang saya sebutkan tadi. Chris, mungkin pada waktu ini tadi disebut perlu kenaikan ataupun perintah PGM, perintah gaji minimum yang baru 1,500 ini perlulah gesaan ataupun saranan daripada Chris sendiri dan juga mungkin daripada pihak-pihak lain perlu dilakukan secara berperingkat-peringkat. Tadi disebutkan tentang rundingan. Tidak ada rundingan, dialog ataupun perbincangan dibuat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perintah PGM itu dilakukan. Mungkin pada waktu ini dalam berbaki saya kira lebih menuju kepada Julai 2023 ada 6 ataupun 7 bulan lagi. Rundingan dan juga dialog yang bagaimana yang perlu dilakukan segera supaya apabila kita bercakap tentang perintah gaji minima ini tidak akan ada lagi isu-isu lain ataupun isu-isu lain yang berbangkit selepas ini. Chris. Seperti yang saya sebut tadi itulah, kita kena bawa pemain-pemain industri, alright, secara berperingkat. Isunya memang tetap ada. Isunya apabila kita naikkan gaji minima, harga kos barang akan naik. Bila kita naikkan tarif electricity, harga kos barang juga akan naik. Jadi saranan saya ialah pemain-pemain industri bersama dengan orang kata bank regulator harus duduk bersama dan juga kita diskusilah, kita bincanglah bagaimana kita nak tetapkan harga tersebut. Tetapi sekarang ni malangnya ialah everything just shut down on us. Jadi pihak peniaga terpaksa menaikkan harga barangan, harga kos. Jadi apakah gunanya apabila gaji minima dinaikkan tetapi harga kos juga meningkat? Yang merana ialah peniaga dan juga pekerja sendiri kerana kedua-dua pihak orang kata tersempit bukan di tengah-tengah tetapi tersempit di semua penjuru. Jadi kita berharaplah banyakkan diskusi sebab pada saya Dewan Perniagaan Digital tidak dibawa untuk berdiskusi tidak dibawa berbincang mengenai isu gaji minima tersebut dan juga persatuan lain seperti Federation of Malaysian Business Association. Chris, mungkin yang terakhir sekali kurang pada 1 ataupun 2 minit akhir ini boleh dikongsikan selain melihat kepada rundingan dan juga dialog yang perlu dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri ini, apa lagi yang boleh diharapkan daripada pihak industri untuk memastikan gaji minimum boleh dinaikkan kepada RM1,500 tetapi perlu diingat akan ada kos ataupun akan ada impak-impak yang secara langsung atau secara tidak langsung yang bakal berlaku khususnya secara terus kepada pengguna. Mungkin pada waktu ini apa yang boleh diharapkan daripada Dewan Perdagangan Digital untuk memastikan bantuan ataupun apa yang boleh dibantu daripada segi majikan dan juga industri ini, Chris? Harapan kita ialah pihak kerajaan sepatutnya menelaras dan juga membantu bukan sahaja para pekerja tetapi para peniaga. Sebab itu kita kata dialog with us. Tetapi apa yang kita lihat ialah kerajaan baru pada hari ini mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu iaitu hanya mengambil pendekatan dan juga menyebut ini adalah best practices daripada ILO dan terpaksa dilaksanakan, bukan terpaksa tetapi harus dilaksanakan. Jadi harapan kita ialah pihak kerajaan reach out to us dan juga berbincanglah sesama kita supaya kita dapat memainkan peranan mengimbangi pasaran kerja dan juga pasaran industri. Itu yang penting, mengimbangi pasaran kerja dan juga pasaran industri. Okey, baik. Terima kasih Chris Daniel Wong. Chris Daniel adalah Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia yang berkongsi pandangan melihat kepada pindaan Akta Pekerja 1955. Perlukah akan ada lagi runding-rundingan khususnya kita melihat kepada berkaitan dengan perintah gaji minimum RM1,500 yang khususnya bagi kategori majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 5 orang yang sepatutnya berkuasa pada 1 Januari diberi penangguhan sehingga kepada 1 Julai 2023. Baik, Pantau Kerajaan Baru berehat seketika, kembali lagi selepas ini.